Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm wa ya'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live, kuliah anjuran NGO Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG, yang mana sepatutnya dijadualkan pada jam 10.30 pagi tadi tapi terlepas, dan saya tangguhkan ke jam 5 suku, tapi pun tertangguh lagi sehingga pukul sekitar 6.05 kerana petang tadi ada beberapa urusan yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu. Namun begitu, insya-Allah kita tetap teruskan juga pengajian kitab kita ini. Moga-moga kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman di dalam urusan-urusan agama, lebih-lebih lagi yang membabitkan perkara akidah dan juga membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita adalah penziarah kubur, bukan penyembah kubur, yang disusun oleh Al-Fadil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Baik, kita masih lagi dalam rangka menyelusuri dari manakah datangnya label penyembah kubur, yang sebagaimana kita telah maklumkan sebelum ini merupakan satu label yang bid'ah sayyi'ah, satu label yang bid'ah, yakni tidak ada di zaman Nabi SAW ataupun di zaman salafus soleh. Umat Islam yang menziarahi kubur dilabelkan sebagai penyembah kubur. Dan kenapa sayyi'ah? Kerana label yang baru ini adalah membawa kepada natijah yang dilarang di dalam agama, iaitu mengkafirkan orang-orang yang bertauhid semata-mata kerana su'uzon, salah sangka tentang amalan-amalan mereka. Jadi pada kuliah-kuliah yang lalu kita telah selusuri label ini, berjumpa pertama kalinya dengan Syekh Ibn Taymiyah yang hidup pada kurun ke-8 Hijrah. Beliau menggunakan istilah ubadul kubur, penyembah kubur, dan juga istilah al-kuburiyun. Digunakan oleh beliau ini diteruskan penggunaannya oleh murid-murid beliau seumpama Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya oleh murid beliau juga Ibnu Abdul Hadi. Ini pertama kali diselusuri istilah penyembah kubur ini daripada tokoh-tokoh silam ini yang hidup pada kurun ke-8 atau ke-9 Hijrah. Kemudian diteruskan oleh tokoh yang kemudian sedikit, iaitu pengasas kepada gerakan Wahabi, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Saya telah terangkan, beliau terkenal dengan nama Ibn Abdul Wahhab, maka pengikut beliau dikenali sebagai Wahabiyah. Jadi tidak timbul isu kenapa abang beliau sendiri, Syekh Sulaiman Ibn Abdul Wahhab, menggunakan istilah Wahabiyah, kerana Wahabiyah itu bukan merujuk kepada bapa mereka, iaitu Syekh Abdul Wahhab Al-Hambali. Beliau adalah ulama Hambali, Ahli Sunnah wal Jamaah. Takkanlah kata anak nak memburukkan nama bapa, bukan. Istilah Wahabiyah bukan merujuk
kepada bapa beliau, sebagaimana kita sebut bapa beliau bermazhab Hambali dan juga ahli sunnah wal jamaah. Tapi oleh kerana Muhammad bin Abdul Wahhab ni terkenal dengan Ibn Abdul Wahhab, maka di situlah datang pengikut beliau disebut sebagai Wahabi ataupun Wahabiyah. Jadi tak timbul kenapa Syekh Sulaiman sendiri dalam buku beliau As-Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, petir ketuhanan menolak pahaman Wahabi. Kalau tak silap saya begitulah ya. Yang penting ada istilah Wahabiyah di situ, itu tidak menjadi satu isu yang perlu dipertikaikan, kerana by the time beliau menulis penolakan oleh adik beliau, memang istilah Wahabiyah itu telah digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang terpengaruh dengan da'iyah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kemudian terus lagi kepada Syekh Ibn Baz yang tokoh perfahaman Wahabi yang contemporary, yang mana juga menyambungkan lagi istilah kuburiyun ini untuk merujuk kepada orang-orang Islam. Kita sampai ke muka surat 59 ya, kalau tidak silap catatan saya ni, sebab terlepas tanda kertas tu mungkin tercabut di mana, tapi tak silap saya memang kita berhenti di situlah ya, di muka surat 59, iaitu semalam 11 Ramadan. Jadi hari ini kuliah kita pada 12 Ramadan, bermula di muka surat 59, yang mana Syekh Ibn Baz bercakap tentang orang Islam ini seumpama bercakap penyembah kubur adalah musyrik. Saya telah sebut sebelum ini, memang kalau memang menyembah kubur tidak diragui, hukumnya adalah musyrik. Tetapi adakah orang yang melakukan doa di sisi kubur, ataupun orang yang melakukan doa tawassul, ataupun orang yang tabarruk, ambil berkat, orang yang istighatsah, itu adalah penyembah kubur, itu isunya. Adapun kalau memang ada orang menyembah kubur, na'udzubillah min zalik, ya, insya-Allah lah orang Islam yang waras akal fikirannya tidak akan sampai tergamak menyembah kubur, kerana bila menyembah itu bermakna bertanggapan yang disembah itu sebagai Tuhan. Takkanlah kubur pula jadi Tuhan, ataupun hatta orang dalam kubur pun mustahil jadi Tuhan, kerana kita tahu akal manusia yang sihat tahu bahawa Tuhan itu sebarang kekurangan. Jadi orang dalam kubur tu orang mati, ya, orang mati, makna sifat mati itu sendiri sudah satu kekurangan yang menyebabkan orang yang sihat tidak akan berfikirlah orang dalam kubur tu Tuhan. Jadi tapi assume saja, tanggapan saja ya, kalau dikatakan orang yang berziarah kubur tu dia memang itu memang syirik ya, itu memang merosakkan akidah. Adapun bertawassul, bertabaruk dan juga beristighatsah itu kita telah terangkan ya, dalam banyak kuliah-kuliah kita, dalil-dalil bahawa yang membuktikan bahawa ini satu perkara yang dibenarkan. Ada sebagian ulama mengatakan sunat, ada mengatakan harus dibenarkan dalam syarak untuk melakukan doa secara tawassul, tabaruk dan sebagainya. Bahkan istighatsah sendiri itu dilakukan oleh para sahabat, itu bukan satu bentuk penyembahan. Ini yang kawan-kawan kita mereka keliru. Mereka menyangkakan kalau kita bertawassul dengan orang meninggal dunia, berarti kita itu telah syirik, menyembah orang dalam kubur. Ataupun kita bertabaruk, ambil berkat dengan orang yang dalam kubur, makna kita telah syirik kerana menyembah orang dalam kubur. Apatah lagi kalau kita istighatsah, meminta tolong kepada orang yang telah meninggal dunia, maka kita itu telah menyembah kepada orang yang mati, maka itu adalah syirik dan merosakkan akidah. Ini adalah kekeliruan. Dalam kuliah-kuliah yang lalu dan bahkan nanti insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam ke depan nanti macam mana dalil-dalil untuk menolak kekeliruan ini. Tapi sepintas lalu kalau kita bercakap tentang tawassul, tentang tabaruk, tentang istighatsah, sebenarnya ia boleh diselesaikan berdasarkan dalil-dalil yang ilmi ya. Bukan semata-mata berdasarkan selama ini kita menyangkakan demikian maka sangkaan itu betul. Jadi secara dalil ilmiah, tawassul itu memang satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu cari kepada Allah itu wasilah, yakni jalan. Baik. Jadi wasilah ini yang dikatakan tawassul itu adalah kita mengambil sesuatu sebagai wasilah. Jadi wasilah ini ada yang disepakati sebenarnya antara umat Islam, ahli sunnah wal jamaah, dan juga golongan di luar daripada ahli sunnah wal jamaah adalah misalnya tawassul bi asma'illahil husna. Bertawassul dengan nama-nama Allah itu disepakati, tidak timbul isu syirik dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang disepakati antara umat Islam, ahli sunnah wal jamaah dan yang di luar daripada ahli sunnah wal jamaah adalah at-tawassulu bil a'mali solihah. Bertawassul dengan amal-amal soleh juga disepakati di sisi ahli sunnah wal jamaah, itu satu perkara yang baik. Demikian juga di sisi golongan Wahabi misalnya, mereka menerima tawassul dengan amal soleh, mereka tidak komplain. Mula timbul komplain apabila melibatkan at-tawassulu bis solihin, bertawassul dengan orang-orang soleh, sudah mula timbul komplain daripada sebahagian, bukan semua pun, daripada sebahagian golongan Wahabi. Tidak semua, kerana sebahagian sudah mula faham. Sebahagian yang masih belum faham, dia menolak tawassul dengan orang soleh kerana kata dia itu adalah syirik. Kenapa? Kerana bila kita berdoa, bertawassul, berdoa kepada Allah dan dengan orang soleh, bermakna kata mereka, kita telah menjadikan orang soleh itu sebagai wasilah, sebagai perantaraan. Menjadikan orang soleh itu sebagai wasilah, perantaraan antara kita dan Allah itu syirik. Kerana sepatutnya kita direct kepada Allah. Bila kita ambil makhluk sebagai perantaraan, maka itu syirik. Yang ini jelas keliru, dan ini jelas satu sikap yang tidak boleh diterima. Kerana dalam masa yang sama, mereka juga menerima at-tawassulu bil a'mali solihah. Mereka menerima tawassul dengan amal soleh. Jadi kalau kata dia tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan makhluk, demikian tawassul dengan amal soleh juga tawassul dengan makhluk. Kerana orang soleh dan amal soleh, dengan nas Al-Quran, kedua-duanya adalah makhluk. Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah yang ciptakan kamu. Maknanya kita semua ni makhluk Allah. Wa ma ta'malun, dan apa-apa sahaja yang kamu lakukan, maknanya amal kita ni soleh ataupun tidak adalah makhluk Allah. Jadi tidak ada satu justifikasi untuk membezakan antara amal soleh dan orang soleh. Kalau kedua-duanya itu makhluk, bermakna kalau tawassul dengan orang soleh syirik, demikian tawassul dengan amal soleh juga syirik. Demikianlah kalau tawassul dengan amal soleh itu tidak syirik, maka demikian tawassul dengan orang soleh juga tidak syirik, kerana kedua-duanya adalah makhluk. Jadi sebahagian daripada golongan Wahabi, mereka telah mula faham bahawa mengatakan semata-mata tawassul dengan orang soleh itu syirik tidak betul. Itu bercanggah dengan pegangan mereka bahawa tawassul dengan amal soleh boleh. Lalu ada sebahagian daripada mereka, dia sudah undur ke belakang, dia kata okey, boleh sebenarnya tawassul dengan orang soleh itu boleh, tidak syirik, dengan syarat. Dengan syarat orang soleh itu masih hidup. Kalau kita tawassul dengan orang soleh yang masih hidup sezaman dengan kita ini, itu tak apa. Misalnya kita bertawassul dengan guru kita bila masih hidup. Kita tawassul dengan ulama sezaman dengan kita, orang itu masih hidup, itu boleh kata dia. Yang tak boleh adalah at-tawassulu bil amwat, bertawassul dengan orang mati, yang itu yang syirik. Dan ini juga jelas keliru. Yang pertama, menghukumkan syirik ini haram, bahkan menjadi kufur. Itu perlu kepada dalil. Iaitu yang kita agak galat. Kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mereka lantang mengatakan agama ini dengan dalil, bukan hanya pakai rasa-rasa ataupun pakai cakap saja. Agama ini terbina atas dalil. Yang mana yang dia cakap itu betul, agama kita terbina di atas dalil. Tetapi yang kita galat, dalam keadaan dia berslogan agama terbina atas dalil, agama terbina atas dalil, bila dia berhukum, ada berlaku berhukum tanpa dalil. Antaranya adalah kes menghukum tawassul dengan orang mati itu adalah haram, apatah lagi syirik, itu tidak ada dalil. Itu yang kawan-kawan kita kena faham, ya. Kamu jangan terlampau ta'assub sangat, menyangkakan orang lain jahil, menyangkakan orang lain itu membenarkan perbuatan syirik. Padahal apabila kamu mensyirikkan amalan tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia ini, kamu sebenarnya tidak ada dalil. Mana dalil? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawalah bukti-bukti kamu sekiranya memang kamu itu benar. Jadi saya jelaskan. Mustahil tawassul itu satu perkara yang haram dan syirik, kerana tawassul itu diajar oleh Nabi SAW dan bahkan diamalkan oleh para sahabat.
mustahil Nabi SAW mengajar satu perkara yang syirik, dan mustahil Nabi SAW ataupun sahabat melakukan perkara yang syirik. Baik. Antara dalil Nabi SAW mengajarkan tawassul, antara dalil, bukan satu-satunya dalil, ada lagi dalil-dalil yang lain, iaitu ketika mana datang seorang lelaki yang buta meminta supaya Nabi SAW mendoakan agar dia sembuh dari kebutaan. Lalu Nabi SAW tidak berdoa, tapi Nabi mengajar supaya dia lakukan sesuatu yang dia boleh buat sendiri, iaitu suruh pergi berwuduk. Selepas berwuduk, solat 2 rakaat. Selepas itu berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, itu doa biasa. Wa tawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah, dan aku bertawajuh menghadap kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmat. Itu namanya tawassul. Kalau syirik, mustahil Nabi SAW ajar. Kemudian bahkan Nabi SAW mengajar menyuruh kepada makhluk tetapi atas jalan asbab. Selalu orang-orang yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, mana boleh suruh pada makhluk, syirik. Kalau syirik, mustahil Nabi SAW ajar. Apa yang Nabi ajar pada orang buta ini? Nabi ajar supaya dia menyebut, Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Wahai Muhammad, aku bertawajuh denganmu, aku menghadap denganmu kepada Tuhanku pada hajatku, moga-moga diperkenankan. Jadi, itu namanya menyeru kepada makhluk. Tapi tidak sama seperti menyeru kepada Tuhan. Menyeru kepada Tuhan atas dasar meminta secara hakiki. Kepada makhluk secara hakikat tidak boleh memberi sebarang manfaat ataupun mudarat, dengan dalil firman Allah Ta'ala, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, yakni kepada Nabi Muhammad SAW, aku tidak milik untuk diri aku sendiri. Bila Nabi SAW, la amliku li nafsi, aku tidak milik untuk diri aku sendiri, mana min bab aula, tentulah Nabi SAW tidak milik untuk orang lain. Faqidu syai' la yu'ti, orang yang tidak milik sesuatu, dia tidak boleh beri pada orang lain. Nabi SAW tidak memilih untuk ini, tidak milik untuk orang lain. Apa dia? Naf'an wala dharra. Nabi SAW tidak memiliki sebarang manfaat ataupun kemudaratan. Itu dari segi hakikat. Tapi kalau dari segi asbab, sebab musabab, sambungan daripada ayat itu, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bermakna bila Allah Ta'ala kehendaki, manusia itu memiliki kebaikan dan manfaat untuk diri dia dan juga untuk orang lain. Itu maknanya asbab. Allah yang kehendaki. Tanpa Allah kehendaki, tidak milik apa-apa. Jadi memang Allah Ta'ala kehendaki Nabi SAW menjadi sebab kebaikan. Dengan sebab Nabi SAW lah umat mendapat hidayah, dapat iman, dapat Quran, dapat sifat-sifat mahmudah, terhindar daripada sifat mazmumah, terhindar daripada kufur, terhindar daripada syirik. Ini maknanya Nabi SAW mendatangkan manfaat, dan Nabi SAW juga menolak. Itu adalah bi masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila dalil tentang tawassul ini sangat jelas, bahkan dalam hadis yang sahih, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertawassul dengan Al-Abbas, bukan setakat tawassul dengan Nabi SAW, tawassul dengan orang lain yang bukan Nabi. Al-Abbas siapa? Al-Abbas adalah bapa saudara kepada Nabi SAW. Ada dua riwayat yang mana kedua-duanya tidak bercanggah sebenarnya. Satu riwayat Sayyidina Umar dalam doa bertawassul, Sayyidina Umar mengatakan, Ya Allah, dahulu, ini terjemahannya, Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Rasulmu, Engkau telah beri hujan kepada kami. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara kepada Rasulmu, tolonglah beri hujan kepada kami. Jadi jelas bahawa tawassul ini disuruh oleh Nabi SAW, diajak oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Dan tawassul bukan hanya dengan Nabi SAW sahaja, bahkan boleh dengan orang-orang soleh yang lain, seumpama dengan bapa saudara Nabi SAW. Jadi kita tanya kepada kawan-kawan kita, sekarang ni dalil tawassul telah sabit daripada Nabi SAW, telah sabit daripada perbuatan para sahabat. Sekarang mana dalil yang menunjukkan tawassul hanya boleh dengan orang yang hidup, tapi syirik kalau dengan orang yang mati? Kerana kalau dari segi logiknya pun sudah tidak logik. Kerana syirik maknanya mengangkat sesuatu pada kedudukan Tuhan, atau menyembah sesuatu selain daripada Allah. Maka kalau bertawassul dengan orang mati itu dianggap syirik, bermakna bertawassul dengan orang mati itu adalah mengangkat orang mati pada kedudukan Tuhan, atau menyembah orang mati. Kalau begitu, tawassul dengan orang hidup bermakna mengangkat orang hidup pada kedudukan Tuhan atau menyembah orang hidup. Sepatutnya syirik juga. Kalau dikatakan tak tawassul dengan orang hidup bukan menyembah kepada orang yang hidup, bukan mengangkat orang yang hidup pada kedudukan Tuhan, maka demikian tawassul dengan orang mati juga bukan menyembah orang mati.
dan tidak mengangkat orang mati pada kedudukan Tuhan. Kedua-duanya sama, konsepnya sama. Itu satu. Yang kedua, tidak ada dalil. Kalaulah benar tawassul dengan orang telah meninggal dunia itu haram, apatah lagi kalau syirik, tentulah akan dijelaskan oleh Nabi SAW, kerana Nabi SAW sifat yang wajib atas baginda adalah tabligh, menyampaikan. Jadi tentulah Nabi SAW kena beritahu doa tawassul yang macam saya ajar ini hanya boleh kalau saya masih hidup. Adapun kalau saya telah meninggal dunia itu haram dan juga syirik. Tentu ada penjelasan demikian daripada Nabi SAW, tapi tidak ada. Jadi kalau kita faham daripada kaedah memahami nas, itu namanya as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat yang sepatutnya Nabi SAW kena terang. Jadi maknanya tidak ada hukum tersebut. Yang ada hanyalah salah sangka. Mereka salah sangka tentang kejadian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Kata mereka, itulah bukti tidak boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia. Kerana kalau boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, kenapa Sayyidina Umar tak tawassul dengan Nabi SAW direct? Kenapa Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas? Jadi ini sebenarnya bukan dalil. Ini hanyalah sangkaan. Tidak ada dalam kejadian tersebut, misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, oleh kerana Nabi SAW dah wafat, maka saya bertawassul dengan orang yang masih hidup. Kerana bertawassul dengan orang mati sudah tidak boleh. Misalnya kalau ada demikian, itu jelas. Tapi tidak ada. Maka di sisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kejadian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tawassul dengan Sayyidina Al-Abbas menjadi dalil boleh bertawassul dengan selain daripada Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian ulama, ada juga segelintir kecil ulama menyangkakan tawassul hanya boleh dengan Nabi SAW. Maka sangkaan mereka itu terbatal dengan apa yang berlaku yang oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanggapan mereka itu yang mengatakan itu bukti tak boleh tawassul dengan orang mati bercanggah dengan kefahaman para sahabat. Kan kita setuju dalam memahami agama ini, kefahaman salaf itu adalah kefahaman yang terbaik. Maka siapa yang lebih salaf daripada sahabat Nabi? Tidak ada. Yang paling salaf daripada kalangan umat ini adalah sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi sendiri memahami bahawa tawassul boleh saja dilakukan selepas kewafatan Nabi SAW. Buktinya, di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang Naif radhiyallahu anhu mengajar doa tawassul ini untuk diamalkan oleh seorang lelaki yang ada hajat. Jadi jelas maknanya selepas kewafatan Nabi SAW, sahabat faham tak ada masalah. Boleh tawassul. Kerana apa? Kerana tawassul ini adalah berdasarkan kerana kemuliaan Nabi SAW. Kita kan tawassul dengan Nabi, kita tawassul dengan wali, kita tawassul dengan orang soleh. Jadi kuncinya adalah kesolehan ataupun kemuliaan Nabi SAW. Jadi orang yang boleh berfikir dengan sihat, adakah Nabi SAW ini hanya mulia ketika Nabi SAW masih hidup, lalu baginda SAW tidak lagi mulia selepas baginda wafat? Jelas. Baginda mulia ketika baginda hidup dan kemuliaan itu berkekalan sehinggalah baginda wafat. Demikianlah orang yang soleh. Kesolehan itu tidak terbatal dengan kematian, tetap kesolehan itu merupakan satu punca kebaikan, maka di atas kesolehan itulah dilakukan tawassul. Sama juga amal soleh. Amal soleh ni bukan makna kita tawassul amal soleh ni kita ada satu doa, kita buat amal soleh lalu kita berdoa. Itu salah satu cara. Tapi bukan satu-satunya cara. Boleh saja tawassul dengan amal soleh ni. Amal soleh itu kita dah buat lama. Mungkin 2-3 tahun lepas kita buat amal soleh. Atau 10 tahun yang lepas kita ada buat amal soleh. Tahu-tahu sekarang kita ada satu hajat yang besar. Kita bertawassul, ya Allah 10 tahun yang lalu aku pernah buat begini, aku pernah buat begini. Maka itu sekiranya itu amal soleh di sisimu, ya Allah, kau perkenankanlah doaku. Boleh saja. Padahal amal soleh itu sudah berlalu. Apa beza amal soleh yang telah berlalu dengan orang soleh yang telah meninggal dunia? Tidak ada beza. Sama-sama atas kesolehan. Sama-sama juga telah berlalu. Jadi langsung tidak ada dalil sebenarnya pegangan golongan Wahabi yang mengharap orang telah meninggal dunia itu hanya tahakkum, semata-mata buat hukum tanpa dalil dan natijah daripada ta'assub yang melampau kepada tokoh, ta'assub kepada Syekh Ibn Taimiyah. Syekh Ibn Taimiyah yang awal-awal tokoh yang mempertikaikan tentang amalan tawassul, tabaruk dan sebagainya ini, sedangkan itu telah ijma' ulama' sebelum daripada beliau tidak mempertikaikan. Jadi sepatutnya
kan kita berpegang dengan Quran, kita berpegang dengan dalil, kita berpegang dengan hadis, mereka kena ketepikan ketaksupan kepada Syekh Ibn Taimiyah, kembali berpegang kepada dalil Quran dan hadis, kembali berpegang kepada salafus, kefahaman para sahabat, kefahaman para ulama, bukan semata-mata kefahaman Syekh Ibn Taimiyah seorang saja. Kemudian tabaruk. Tabaruk lebih mudah lagi. Tabaruk apa makna dia? Tabaruk adalah mengambil berkat. Apa makna mengambil berkat? Berkat tu apa dia? Bukan berkat orang Jawa, berkat orang Jawa, tapi berkat orang Jawa tu pun ada elemen barakah juga. Jawa kan kalau kita bertamu ke rumah dia ada jamuan, dia bagi kita buat balik ke rumah bekalan makanan. Ya, betulkan saya kalau ada orang Jawa di sini kot saya tersilap, tapi saya rasa betul sebab isteri saya orang Jawa, keturunan Jawa. Berkat tu yang kita buat balik ke rumah. Dah dijamu dah di rumah dia, tapi dia bekalkan lagi untuk kita buat balik ke rumah, tu namanya berkat. Jadi itu daripada perkataan bahasa Arab saya ingat, kerana barakah dalam perkataan bahasa Arab adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi boleh tak kita itu menjadikan makhluk ini sebagai sebab untuk kita dapat pertambahan kebaikan? Jawabnya boleh. Jadi bukti antara bukti bolehnya kita itu mengambil makhluk untuk mendapat kebaikan adalah perbuatan para sahabat sendiri, yang mana apabila Nabi SAW berwuduk, para sahabat akan sentiasa berebut-rebut air wuduk yang jatuh daripada badan Nabi SAW itu disambut oleh para sahabat, lalu disapu ke muka mereka dan disapu ke badan. Kenapa? Tabarrukan, ambil berkat. Air yang jatuh daripada jasad Nabi SAW itu kan makhluk, air makhluk, apa saja selain pada Allah makhluk. Lalu apa tujuan ambil air yang jatuh daripada jasad Nabi SAW dan disapu ke muka dan di badan? Tidak lain melainkan mengambil kebaikan. Dan Nabi SAW tidak larang. Kalaulah syirik sebagaimana yang dituduh, yang disangkakan, maka tentulah Nabi SAW larang. Jangan buat macam ini. Minta apa kebaikan, minta dengan Allah. Ni buat apa nak ambil air wuduk sebagai ini semua syirik, ini semua khurafat. Tidak ada pun daripada Nabi SAW demikian. Bahkan lebih menarik, apabila Nabi SAW tahallul, bercukur kepala, rambut yang dipotong tu, yang dicukur itu, Nabi SAW sendiri yang suruh supaya diedarkan kepada para sahabat, liyatabarraku bihi, supaya para sahabat boleh mengambil berkat daripada rambut tersebut. Jadi kalaulah rambut Nabi kan makhluk, bahkan Nabi SAW sendiri bagi dia adalah makhluk, bagi dia adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah, bukannya Tuhan. Ya, itu fahaman yang menyeleweng kalau menuhankan Nabi. Seumpama yang berlaku kepada orang Nasara, na'udzubillah min zalik. Nabi makhluk, jelas rambut Nabi makhluk, tapi kenapa Nabi SAW suruh edarkan untuk diambil berkat? Bermakna tidak salah. Jadi ambil berkat kalau kita ambil dalam konteks, fahamlah. Seperti orang yang mengambil kebaikan sembuh daripada penyakit, daripada Panadol, ambil kebaikan sembuh daripada badan lesu dengan minum air tongkat ali misalnya, ataupun ambil kebaikan dengan aromaterapi, tenang, cium bau essential oil yang dipanaskan tu, bau tu buatkan rasa relax, sihat, okey, stimulate hormon-hormon yang menyihatkan badan misalnya. Itu semua sebenarnya pada satu sudut mengambil kebaikan melalui asbab, ya. Kebaikan sihat, kebaikan sembuh, kebaikan hilang stres, itu tidak menyalahi, selagi yakin bahawa yang mendatangkan kebaikan semuanya adalah Allah, bukan Panadol, bukannya aromaterapi, bukannya tongkat ali, bukan apa saja. Bahkan nasi juga tidak mengenyangkan, melainkan dengan izin Allah. Api juga tidak membakar, melainkan dengan izin Allah. Jadi kalau kita faham konsep itu, kita tidak terlampau melompat dengan isu tabaruk ini, kerana pertama, Nabi SAW sendiri tidak melarang, bahkan baginda menganjurkan, disuruh edarkan rambut baginda, dan bahkan sahabat faham ini untuk tabaruk. Antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kita tanya pada kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi, kamu yang lebih faham agama atau seumpama Sayyidina Khalid bin Al-Walid? Sayyidina Khalid bin Al-Walid sahabat Nabi. Kamu jauh daripada zaman Nabi SAW untuk kata kamu lebih faham. Maka Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu bila dapat rambut Nabi SAW, diletakkan dalam kain serban, kain ikatan kepala beliau sebanyak 3 helai. Dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid bagi tahu kepada orang ramai bahawa semenjak beliau letakkan rambut Nabi SAW dalam kain ikatan kepala beliau itu, senantiasa Allah memberi kemenangan kepada beliau dalam peperangan. Adakah syirik?
Adakah kalau Wahabi sudah wujud di zaman tersebut, Wahabi akan kata kepada Khalid bin Walid, kamu ni syirik kerana menganggap rambut Nabi membawa kemenangan? Ya, daripada sebab. Tapi dari segi hakikat kan Allah yang beri kemenangan. Semenjak daripada aku letakkan rambut ini dalam kain serban aku, senantiasa Allah beri kemenangan kepada aku. Tapi sebabnya apa? Kebaikan itu datang daripada mana? Daripada rambut Nabi SAW. Itu namanya ambil berkat. Bahkan yang tabu, orang Bani Israel juga, yang kotak yang diwarisi daripada Nabi Musa alaihissalam, daripada daripada Nabi Harun alaihissalam, itu kan ada sakinah, ada satu ketenangan bagi orang-orang ahlul kitab. Sedangkan itu hanya peninggalan tongkat, apa semua makhluk. Tapi Allah yang jadikan di situ ada barakah, ada kebaikan. Itu namanya tabarruk, ambil berkat. Bahkan dalam Al-Quran menceritakan bagaimana seorang Rasul mengambil berkat daripada sesuatu yang mati. Jangan katakan sesuatu yang pernah hidup. Dan orang dalam kubur tu pernah hidup, cuma dia berpindah ke alam roh. Ya? Bukan kata dia habis, tak ada cerita lah. Dia di dunia, alam jasad dan roh. Bila dia mati, dia berpindah ke alam roh. Jangan katakan begitu. Ini memang yang tak ada nyawa. Yang tak ada nyawa daripada asal. Iaitu kain, baju. Ya? Baju ni kan, bukan sesuatu yang ada kesolehan pada baju. Bergantung pada siapa yang pakai. Kalau orang soleh pakai, jadi baju orang soleh. Kalau orang yang ahli maksiat pakai, jadi baju ahli maksiat. Jadi baju ni sendiri bukan ada apa-apa kesolehan asalnya. Pun dalam Al-Quran menceritakan bagaimana baju pakaian ini bila dipakai oleh orang yang soleh, orang yang baik, sebab baju itu iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, apabila diuji oleh Allah dengan masalah mata, tabarruk, ambil berkat daripada baju seorang Rasul yang lain. Bahkan anak kandung beliau sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam, diusapkan ke muka Nabi Yaqub, lalu sembuh daripada penyakit. Jadi orang yang ahli sunnah wal jamaah, dia relax, dia tak rasa pelik. Kerana apa? Kerana yang bagi sembuh adalah Allah, bukan baju. Tapi hakikat bahawa Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit tidak menghalang daripada Nabi Yaqub AS tabarruk, ambil berkat daripada baju Nabi Yusuf AS. Diusapkan. Bahkan Nabi Yusuf AS sendiri berpesan demikian, nanti bawa saya ini dan usapkan ke muka ayah saya. Padahal kalau dari segi hakikat tauhid, tidak ada yang menyembuhkan penyakit melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas ya, sesiapa yang melarang tabarruk, ambil berkat dengan alasan orang tu dah mati, dia melawan Quran dan hadis Nabi SAW. Kerana Al-Quran sendiri menceritakan tentang keharusan tabarruk dengan benda yang jamadat, benda yang tidak ada nyawa. Dan juga hadis juga mengajar kita itu bertabarruk dengan benda yang tidak ada nyawa, seperti air wuduk tidak ada nyawa. Rambut sudah berpisah daripada jasad Nabi SAW pun masih diambil berkat. Selimut Nabi masih diambil berkat oleh para sahabat, direndam dan dijadikan ubat dan sebagainya. Jadi seolah-olah Wahabi ni dia lebih faham agama daripada sahabat Nabi. Ini sikap yang tak baik. Jadi kalau Wahabi marah Ustaz Engku sepatutnya tak perlu rasa galat, kerana sahabat Nabi pun Wahabi marah. Sayyidina Abdullah bin Umar ambil berkat, Siti Aisyah radhiyallahu anha ambil berkat. Jadi sikap mereka itu sebenarnya memarahi seluruh umat Islam daripada zaman sahabat sehingga ke zaman kita. So bi'illah, kita hanya doakan hidayah kepada mereka dan kita jangan terikut-ikut dengan sikap mereka ya. Saya kadang-kadang nasihat jugalah kepada orang-orang yang datang komen di page ya. Kadang-kadang kita memanggil Wahabi itu dengan panggilan yang tak elok ya. Mungkin dipanggil seekor ataupun dipanggil anjing, dipanggil apa tu, saya cadangkan janganlah ya, kerana Wahabi bukan guru kita. Mereka saudara seagama kita yang keliru dalam beberapa perkara, maka kita layani dia sebagai saudara kita, kita dakwah dia, kita terangkan kepada dia semampu kita. Tapi tak perlu kita tu nak terikut-ikut dengan akhlak mereka. Ada yang datang masuk komen panggil saya seekor. Dia kata Ustaz seekor ni asyik ratib Wahabi saja. Tak apalah, itu akhlak dia. Kita dah faham orang bila terpengaruh dengan fahaman Wahabi, antara side effect dia adalah otak dia biasanya akan susah berfungsi dengan baik. Macam mana kita terang, dia macam tak faham. Kita terang macam itu salah satu side effect dia.
Dan yang kedua adalah akhlak dia. Dia akan jadi mencaci, maki dan sebagainya. Jadi itu risiko bila kita berdepan dengan mereka, bimbang na'udzubillah, kita akan terikut-ikut. Maklumlah kita manusia. Bila dia panggil kita seekor, kita nak panggil dia 2 ekor. Biar dia bila kita panggil dia panggil kita anjing, kita nak panggil dia serigala. Manusia, kadang-kadang kita jadi macam itu. Tapi kita cuba tahan. Kerana kalau tak, tidak ada beza antara kita dengan mereka. Mereka berakhlak buruk, nanti kita juga berakhlak buruk seperti mereka. Na'udzubillah, jangan. Kita cuba sabar. Saya kadang-kadang kalau nampak pelik-pelik sangat, saya block. Tapi saya baru unblock satu orang yang mana saya terjumpa dalam laman web yang lain. Saya dapati dia kongsikan video saya. Tapi sebab dia apa? Tak salah saya video tentang bid'ah hasanah ataupun video tentang ini, penyembah kubur ni. Dia tanya kawan-kawan dalam web tu, betul ke hadis yang ustaz ni baca? Dia macam tak setujulah sebab saya baca hadis tentang amalan Nabi SAW sendiri bertasbih di sisi kubur dan sahabat ikut. Nabi bertakbir di sisi kubur dan sahabat ikut. Jadi dia macam, kalau sebenarnya orang macam ni, walaupun dia cara dia bertanya tu macam seolah-olah dia sengaja nak troll kita, tapi dia pun sebenarnya sedang mencari kebenaran. Jadi saya unblock dia dengan niat moga-moga oleh kerana saya unblock dia boleh datang balik dan dia boleh dengar dan Allah bukakan hati dia menerima kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sebab mereka ni saudara kita. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga dia kasih buat saudaranya itu apa yang dikasih buat diri dia sendiri. Jadi kalau kita sendiri pun hanyut dalam keadaan kekeliruan, dan ada orang-orang yang mantan Wahabi, ya, dia pernah hanyut dahulu, kan kita berharap moga-moga ada orang yang menasihati kita, ada orang yang membuka balik pintu hati kita kepada kebenaran. Jadi begitulah kita dengan saudara-saudara kita, baik dia keliru dengan fahaman Wahabi, dia keliru dengan fahaman Syiah, dia keliru dengan fahaman liberal, ajaran sesat, ajaran hakikat makrifat tapi tak solat, ini semua yang keliru. Selagi mana dia orang beriman lah. Kalau dia dah jadi kafir, itu dah itu pun kafir pun kita dakwah, tapi tidak adalah tuntutan persaudaraan seagama itu. Kita pun bukan bermakna orang kafir selama-lamanya dia tidak akan dapat hidayah, tapi maknanya layanan kita sebagai orang yang kafir. Tapi kalau dia masih lagi saudara-saudara kita, cuma dia keliru dengan kefahaman ini, maka sebagaimana kita mengharapkan hidayah, kita juga mendoakan hidayah buat mereka. Kita berharapkan ada orang yang boleh menerangkan kepada kita kebenaran, begitulah kita menerangkan kepada mereka kebenaran. Kemudian yang ketiga, yang ini yang paling serius, yang sangat sukar didapati titik temu. Saya dapati selagi mana orang itu berfahaman Wahabi, kalaupun dia boleh menunjukkan akhlak yang baik, kalaupun dia boleh seolahnya berlapang dada dengan isu-isu macam tahlil, isu-isu macam baca Yasin malam Jumaat, isu-isu macam baca Quran, khatam Quran beramai-ramai, kalaupun dia masih boleh tolerate dalam bab-bab macam ini, tapi yang ini satu saya perhatikanlah, sama ada dia tinggalkan fahaman Wahabi ataupun dia tidak akan boleh tolerate perkara ini, iaitu al-istighatsatu bil amwat. Istighasah, minta tolong dengan orang yang telah meninggal dunia. Saya belum jumpalah orang yang berfahaman Wahabi dia boleh terima yang ini. Kalau yang lain saya jumpa Wahabi tapi boleh baca kitab tasawuf, Wahabi tapi tak komplain orang baca Yasin malam Jumaat, Wahabi tapi suka maulid. Jumpa yang macam tu saya jumpa. Tapi sepanjang yang saya berdepan dengan golongan ini, belum pernah saya jumpa, walaupun dia terima tasawuf, walaupun dia sambut maulid, walaupun dia tak kisah sangat orang tahlil, dia tak komplain orang selawat salam tarawih, tapi dia boleh terima al-istighatsatu bil amwat, minta tolong dengan orang mati, saya belum jumpa. Jadi ini kita kena faham betul-betul. Sebab kalau tak, dia akan sentiasa tuduh kita sebagai penyembah kubur. Alasan, kerana kamu minta tolong dengan orang dalam kubur. Kamu syirik. Kamu jadikan orang dalam kubur tu Tuhan. Nak minta apa-apa, minta dengan Tuhan. Kenapa kamu minta dengan orang dalam kubur? Dan bahkan ada yang memperli, kata dia kalau memang boleh minta tolong dengan orang dalam kubur, why not kamu pergi ke kubur minta tolong dia masak Maggi,
goreng sepinggan. Itu dia perli. Padahal dia gagal faham konsep istighosah itu sendiri. Baik. Sekarang kita cuba terangkan, baik yang sudah berfahaman Ahlussunnah wal Jamaah maupun yang masih keliru dengan fahaman Wahabi, cuba buka dada, tajamkan fikiran, cuba faham tentang konsep istighosah. Istighosah apa dia? Daripada perkataan istaghatha yastaghithu, maknanya minta tolong. Ghauth maknanya pertolongan. Ar-Ghauth itu menolong. Istaghatha yastaghithu, minta tolong. Istighosah, perbuatan meminta tolong. Cuba kita cari titik pertemuan dahulu supaya kita senang faham. Antara kita dan Wahabi sama-sama setuju tentang al-istighasah ini adalah al-istighasatu billah. Minta tolong dengan Allah, itu tidak ada persengketaan antara kita dan mereka. Kita kata itulah yang asal, itulah yang sebenarnya, itulah yang hakikat. Minta tolong sebenarnya adalah daripada Allah. Kerana Allah yang boleh bagi segala-galanya. Manusia tidak boleh beri apa. Al-istighasatu billah ini adalah titik temu kita. Kita kata apa? Common ground kita. Antara kita dan Wahabi, itu kita sama setuju minta tolong dengan Allah. Kenapa? Kerana kullu syai' biyadillah. Segala-galanya di tangan Allah. Tak ada yang luar daripada kuasa Allah. Percayalah. Tak ada yang hidup, tak ada yang mati, tak ada yang sakit, tak ada yang sembuh, tak ada yang dapat rezeki, tak ada yang miskin, tak ada yang kaya, kecuali semuanya itu dengan ketentuan kudrah, iradah, kehendak dan kuasa Allah Ta'ala semata-mata. Yang lain tidak boleh buat apa-apa. Itu yang kita kena ambil faham dahulu. Baik yang hidup maupun yang mati, kalau dari segi hakikat, tidak boleh buat apa-apa. Kalau dia kata, yang hidup boleh bagi kita something, Ustaz, dia sudah syirik kalau dengan makna hakikat. Kalau dengan makna hakikat, dia sudah syirik. Sebab kulla amliku li nafsi darran wala naf'a. Dalam ayat yang lain, naf'an wala darra. Sama saja. Mudarat atau manfaat, manusia tidak milik. Manusia seumpama Nabi SAW, semulia-mulia manusia, ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu anak Adam pun Allah perintahkan supaya Nabi SAW bagi tahu pada semua orang, bila Nabi SAW masih hidup, la amliku li nafsi, aku tidak milik untuk diri aku sendiri, naf'an wala dharra, sebarang manfaat ataupun sebarang kemudaratan. Tapi Allah tidak berhenti setakat itu. Allah cerita hakikat, Allah cerita asbab. Illa masya Allah, dikecualikan, iaitu yang Allah Ta'ala kehendaki. Mana bila Allah Ta'ala kehendaki, Nabi SAW memiliki kemanfaatan, Nabi SAW memiliki kemudaratan, yakni menolak kemudarat, tapi atas jalan asbab. Mana dengan kehendak Allah juga, tak keluar daripada hakikat. Jadi, kena faham yang itu. Sekarang kita pergi kepada noktah yang kedua. Poin yang kedua yang ada kesepakatan antara Sunnah wal Jamaah dan Wahabi adalah al-istighasatu bil makhluqin. Minta tolong dengan makhluk. Sepakat mana? Sepakat antara kita dan mereka adalah ada istighasah dengan makhluk ni yang boleh, yang dibenarkan, yang tidak syirik, dan ada minta tolong dengan makhluk yang haram, yang syirik. Itu sepakat. Wahabi pun cakap macam itu, kita pun cakap benda yang sama. Tak ada beza. Minta tolong dengan makhluk boleh tak? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Syirik ke tak? Ada yang syirik, ada yang tak syirik. Wahabi cakap macam tu. Ya. Kita pun cakap macam itu. Baik. Yang mana yang syirik, yang mana yang tak syirik di sisi Ahlussunnah wal Jamaah? Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, minta tolong dengan makhluk. Baik makhluk itu masih hidup di alam dunia atau makhluk itu telah mati, berpindah ke alam ruh, kedua-duanya adalah haram dan syirik sekiranya dilakukan secara hakikat. Minta tolong tu memang secara hakikat i'tiqadnya makhluk itulah yang beri, tak ada kena-mengenanya dengan Allah Ta'ala, ketika itu syirik. Walaupun makhluk itu masih hidup, tetap syirik hukumnya. Contoh supaya kita mudah faham, berlaku kepada pengikut Ayah Pin. Ya, harap saudara-saudari tahulah Ayah Pin ni satu orang dari Terengganu, orang Jertih, yang dia ni mengaku dia Tuhan. Jadi, na'udzubillah, dalam keadaan dia mengaku Tuhan tu ada orang yang percaya. Saya pernah tengok rakaman video, mereka interview pengikut Ayah Pin. Ada satu orang ni, dia rambut panjang, dia ceritalah Ayah Pin ni hebat-hebat macam ni. Lepas tu dia kata, bagi saya Ayah Pin tu dia Tuhan dah lah. Faham tak? Dia orang Terengganu kata, bagi saya Ayah Pin tu Tuhan dah. Maknanya bagi dia Ayah Pin tu Tuhan. Maka bagi orang yang macam ini, pengikut Ayah Pin ni, walaupun Ayah Pin masa itu masih hidup, lalu dia pergi minta sesuatu pada Ayah Pin, permintaan dia itu adalah syirik. Kerana bagi pengikut Ayah Pin, memang Ayah Pin yang bagi.
tak ada kena-menanya dengan Allah. Sebab bagi dia ayah pin tu Tuhan. Berbeza kalau seumpama kita, katalah kita ni sekampung dengan ayah pin. Kita kenal ayah pin. Ayah pin tu orang kampung kita. Memang kita kenal dia. Lalu kita minta tolong daripada ayah pin, tak syirik. Padahal sama-sama minta tolong pada individu yang sama pada masa dia masih hidup. Tapi satu syirik, iaitu pengikut dia minta tolong. Dan kita minta tolong tak syirik. Kenapa pula? Sebab kita minta tolong sebab atas dasar dia manusia. Kita jumpa dia, pin, boleh tolong aku sikit tak? Akak beg aku ni, aku banyak beg nak akak ni, peng. Mau akak sedua beg, peng. Tolong aku nak cepat ni. Syirik tak? Tak syirik. Sebab kita minta tolong ayah pin akak beg kita tu, di mata kita, ayah pin ni manusia. Makhluk. Satu beg pun ayah pin tak larat nak angkat kecuali dengan izin Allah. Jadi, ketika itu tidak syirik minta tolong kepada makhluk yang masih hidup. Demikian minta tolong kepada makhluk yang telah meninggal dunia, syirik. Kalau dengan i'tiqad bahawa makhluk itulah yang memberi, bukan Allah. Sebab seumpama tak kisahlah minta tolong dengan berhala misalnya, minta tolong dengan Nabi Isa AS misalnya, atas nama Nabi Isa itu Tuhan, itu syirik. Jadi tapi pengikut Nabi Isa AS ketika minta tolong Nabi Isa, doakan kepada Allah turunkan ma'idah minas sama, turunkan hidangan daripada langit, itu tidak syirik. Kerana mereka minta tolong kepada Nabi Isa AS atas dasar Nabi Isa itu Nabi, bukannya atas dasar Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang jadi syirik itu selepas berlaku penyelewengan yang menganggap Nabi Isa AS itu anak Tuhan, iaitu Tuhan lah, syirik. Jadi minta tolong dengan orang mati ni berlaku di zaman sahabat lagi. Kalau bercakap dengan orang mati, Nabi SAW sendiri bercakap dengan orang mati. Selalu mereka komplain itulah, apa orang mati pun kau bercakap. Oh ya Allah, kau pun menghina Nabi SAW. Nabi SAW bercakap dengan orang mati, bercakap dengan orang mati di kalangan kufar, dia bercakap dengan orang mati di kalangan orang yang hidup, tak ada masalah pun kerana di alam ruh mendengar. Ketika ditanya oleh para sahabat, adakah baginda bercakap dengan bangkai, iaitu orang-orang musyrik yang terbunuh dalam peperangan Badar, Nabi SAW jelas bagi tahu, mereka dengar sama seperti kamu dengar. Ataupun Nabi SAW kata, tidaklah kamu lebih mendengar daripada mereka. Mana sama saja. Kecuali mereka tu kekurangannya, mereka tak boleh nak jawab. Maka, tapi kalau di alam ruh, kalau orang Islam, kalau kita datang bagi salam, dengan dalam hadis Nabi SAW, Nabi beritahu, dia akan jawab salam kita. Maknanya, jawapan di alam ruh itu ada. Cuma jawapan di alam dunia ni kita tak dengar lah. Kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Tak dengar lah mereka jawab Waalaikumsalam, tak dengar. Tapi mereka menjawab, itu sabit dalam hadis Nabi SAW. Dan mereka mendengar derapan selipar kita meninggalkan kuburan. Jadi bukan isu dengar tak dengar. Isu sekarang minta tolong dengan mereka. Jadi di zaman Nabi SAW, kalau ada yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, tapi masih dengar kuliah kita, cuba cek ya. Jangan percaya Ustaz Angku ni dia ahlul bid'ah. Dia ni penyembah kubur dan sebagainya. Itu tanggapan kamu kepada saya. So tak payahlah trust saya. Pergi kepada ulama yang kamu sendiri rujuk juga, iaitu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Amirul Mukminin fil Hadis, raja orang-orang mukmin dalam bab hadis. Hebat kepada seorang orang yang berkecimpung dalam bidang hadis ya. Bukan calang-calang orang dapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi beliau ketika mensyarahkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, terkenal lah, saya percaya sebahagian daripada kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman Wahabi tentu tahu tentang kitab Fathul Bari. Bukan Ustaz Fathul Bari ya, kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Di situ beliau membawa jalan yang sahih dengan jalan yang kuat. Satu orang sahabat pergi ke makam Nabi SAW, of course lah, selepas kewafatan Nabi SAW lah, ke makam Nabi SAW. Ketika itu berlaku kemarau yang teruk di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Lalu dia istighasah, meminta tolong kepada Nabi SAW. Ya, Nabi dah wafat. Dengan kata-kata dia, Ya Rasulullah, istasqi li ummatik. Wahai Rasulullah, tolonglah minta hujan untuk selepas beliau istighasah tersebut, sahabat ini dalam riwayat yang lain dia beritahu namanya adalah Bilal bin Al-Harith Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau terlelap di sisi makam dan didatangi oleh Nabi SAW dalam mimpi. Wahabi kata, apa ni mimpi? Iya, bukan isu mimpi itu, isunya istighasah tadi. Istighasah tadi bukan dalam mimpi. Istighasah itu beliau lakukan dalam keadaan sedar. Lalu
dalam mimpi itu dia mimpi berjumpa dengan Nabi SAW pun mimpi yang benar ya. Nabi SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, sampaikan pesanan pada Umar dan juga sampaikan salam kepada Umar. Jadi sahabat ini terjaga dari tidur, berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, menyampaikan salam Nabi SAW dan pesanan-pesanan Nabi. Sayyidina Umar menjawab salam, menitiskan air mata dan berkata, saya tidak akan cuai menjalankan pesanan-pesanan Nabi ini melainkan apa yang saya tidak mampu. Jadi jelas ini bukan dalil daripada mimpi ya. Mimpi itu cerita lain. Jelas bahawa pertama sahabat istighasah, minta tolong daripada Nabi SAW, padahal Nabi SAW telah wafat ya, telah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, bila perbuatan ini sampai ke pengetahuan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar tidak larang. Kita tahu ya sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Khulafa ar-Rasyidin yang Nabi suruh ikut kepada mereka adalah sangat tegas, terutamanya dalam bab-bab tegas ya. Pernah zaman Nabi SAW ada yang dipancung oleh beliau kerana melihat orang ini sudah tidak beriman kepada Nabi SAW, memang sangat keras ya. Tapi Sayyidina Umar yang setegas sekeras itu pun tidak komplain apa-apa pun tentang perbuatan sahabat Nabi. Kalau syirik, mustahil Sayyidina Umar tinggal diam. Adakah Wahabi lebih faham apa yang tauhid, apa yang syirik berbanding dengan Sayyidina Umar? Cuba fikir, cuba keluar daripada kepompong menyangkakan hanya kami yang betul, orang lain semua sesat, orang lain semua penyembah kubur. Adakah Sayyidina Umar tidak faham? Kalau sahabat ini sudah pergi menyembah pada kubur Nabi SAW, kena istighasah, minta tolong dengan Nabi sedangkan Nabi sudah wafat, Sayyidina Umar lebih faham bahawa yang memberi adalah Allah. Maka Nabi SAW di alam ruh baginda hidup. Jadi sepaling-paling baginda mendoakan. Dan itu pun sebenarnya yang diharapkan oleh orang yang istighasah di kuburan itu. Bukan dia mengharapkan orang dalam kubur itu menjadi Tuhan. Pertama tidak, memang itu mustahil. Yang kedua, tidak mengharapkan pun orang dalam kubur itu bangun menolong dia. Itu tak diharapkan. Adakah orang yang misalnya beristighasah di sisi kubur, mengharap orang dalam kubur bangun, tolong dia berniaga, tolong dia cari jodoh, tolong dia apa? Tidak. Hanya yang diharapkan adalah doa daripada orang-orang yang soleh dalam kubur itu. Jadi hakikatnya adalah tolong doa. Tapi kalau mereka nak lihat kepada tokoh yang mereka sendiri kagumi, iaitu Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, Syekh Ibn Qayyim pergi lebih jauh lagi. Syekh Ibn Qayyim dalam bab ruh ini, beliau memang menceritakan kehebatan berbanding ketika orang itu masih hidup. Jadi kata Syekh ya, orang-orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, don't take my words for it ya, jangan ambil perkataan Ustaz Angku ni, sebab saya tahu orang-orang yang berfahaman Wahabi atau terpengaruh dengan fahaman Wahabi, dia memang memandang rendah kepada Ustaz Angku. Tak apa, saya memang insan yang tidak ada apa-apa kelebihan, ilmu ada sikit-sikit saja, warok pun kurang, amal pun tak ada, hanya amal-amal yang basic saja. Jadi kalau saudara-saudara kita yang berfaham Wahabi nak memandang rendah pada Ustaz Angku, memang betul. Ustaz Angku ni orang yang tak ada apa-apa di sisi Allah Ta'ala, ni orang yang sangat rendah. Tetapi pandang kepada apa yang ada pada tokoh yang kamu kagumi. Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan, ruh yang telah terpisah dari jasad, kan jasad ni berat, jadi banyak halangan. Tapi roh bila telah terpisah daripada keberadaan jasad ini, dia boleh melakukan perkara-perkara yang jauh lebih hebat berbanding dengan ketika dia terikat dengan jasad. Lalu kata Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, biasa dilihat satu atau dua roh orang mukmin berperang dengan ribuan tentera-tentera orang musyrik. Maknanya di sisi beliau bukan satu perkara yang mustahil bahawa orang-orang mukmin yang berada dalam kedudukan ruh itu boleh berperang dengan orang-orang musyrik yang jadi kita tidak sampai ke tahap itulah. Kita bila kita lihat orang yang istighasah itu lebih kepada mengharapkan doa daripada orang di dalam alam barzakh, dan orang dalam alam barzakh boleh mendoakan orang hidup itu. Sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW bahawa di alam ruh mendoakan pelbagai doa, termasuklah untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Bahkan kalau Nabi SAW sendiri jelas bagi dia mendoakan pengampunan buat umat baginda, walaupun baginda telah berpindah ke alam ruh, telah wafat, telah meninggal dunia. Jadi ini yang saya harap sebagai penerangan yang boleh diambil maklum oleh saudara-saudara kita, supaya tidak kerap mengulang-ulang
persoalan yang ataupun kekeliruan yang sama. Kalau kamu boleh terima, alhamdulillah. Kalau kamu tidak boleh terima pun, sekurang-kurangnya mohon dihormati sudut pandangan umat Islam yang majoriti. Bukan kami ini minoriti. Ahli Sunnah wal Jamaah ini adalah majoriti. Ulama-ulama majoriti adalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang menerima tawassul, tabaruk dan juga istighasah. Yang menolak itu minoriti. Seumpama Ibn Taimiyah, seumpama Ibn Qayyim al-Jauziyah, seumpama ulama-ulama Wahabi, mereka adalah minoriti. Jadi sepaling kurang pun kalau tidak berpuas hati dengan dalil-dalil ini, bolehlah menghormati. Katanya benda khilaf boleh berlapang dada. Jadi sekurang-kurangnya berlapang dada lah dengan pandangan majoriti para ulama yang menerima amalan tawassul, amalan tabarruk dan juga amalan istighatsah. Jadi saya tidak sempat beranjak pun daripada tajuk kita baca pada petang ini. Apapun saya percaya insya-Allah yang hadir dalam kuliah petang ini dengan niat untuk mencari ilmu dan kefahaman, insya-Allah sedikit sebanyak dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan. Jadi besok insya-Allah kita akan start pada poin yang sama juga. Kerana hari ini kita tidak berganjak, iaitu di muka surat 59, apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Baz tentang apa yang dianggap sebagai penyembah kubur, lalu dikatakan mereka ini adalah musyrik. Muka surat 59 insya-Allah. Dan insya-Allah dalam sekitar beberapa minit lagi, 7.10 begitu katakan, saya akan ambil masa 10 minit macam tu untuk ataupun 7-5 minit lah macam tu, untuk mengambil manfaat daripada kitab Tajul Arus. Kawan-kawan kita yang ada yang berfahaman Wahabi pun tak perlu bimbang lah kalau kita baca kitab penyembah kubur ni, tak dapat tidaklah kita sebut Wahabi, sebab memang isu antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan Wahabi pun isu ni. Tapi kalau yang Tajul Arus ni, insya-Allah kita hanya nasihat-nasihat umum, kita jemput semua Ahli Sunnah wal Jamaah Wahabi untuk sama-sama ambil manfaat kuliah yang akan bermula beberapa minit lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan daripada saudara Fathi Ilmi. Bolehkah Ustaz terangkan tentang Abdullah bin Ubay? Adakah betul beliau munafik? Betulkah jenazah beliau dibaluti oleh baju Nabi SAW? Wallahu alam, seingat saya beliau munafik itu memang tidak ada kekeliruan lah, itu makruf lah. Abdullah bin Ubay ni ketua orang munafik. Tapi cerita beliau dibaluti oleh baju Nabi SAW tu, kalau tak silap saya lah, itu atas permintaan anak beliau. Jadi Nabi SAW ni tak mau mengecewakan hati seorang mukmin walaupun bapanya itu munafik, tapi atas permintaan anak beliau maka diberi pakaian Nabi SAW. Ini kalau tidak silap ingatan saya lah. Kalau saya silap, betulkan itu yang berlaku. Tapi sebagaimana kita tahu, orang munafik dengan kata sebenar, iaitu dia menzahirkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, itu tidak memberi manfaat kepada dia apapun, kerana dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.